Berkata, majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul di dewan yang indah ini pada pagi ini. Okey, sampai terlupa kata-kata apa ni. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis, akhir kita, kepada penyampai ceramah kita pada pagi ini, Al-Fadhil Ustaz Mahdi bin Muhammad. Mungkin ada pensyarah-pensyarah, Datuk Izzati ada lagi ni pensyarah-pensyarah yang hadir pada pagi ini, staf-staf UNIZA dan juga para pelajar, anak-anak pelajar yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, kita pada tahun ini dapat menganjurkan program Ihya Ramadan Pusat Pengajian Syariah yang mengandungi beberapa slot program. Sebagaimana yang kita tahu, Ramadan memang merupakan satu bulan yang Allah SWT hadiahkan ataupun anugerahkan kepada kita umat Islam dengan pelbagai fadilat, dengan pelbagai dengan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda di atas amal ibadat kita, insya-Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu, mafhumnya pada bulan Ramadan ini dibuka pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka, diikat syaitan-syaitan. Dan di bulan Ramadan ini juga ada satu bulan, satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam, Lailatul Qadar. Moga-moga kita direzekikan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Okey, jadi sehubungan dengan itu, untuk meningkatkan penghayatan Ramadan di kalangan pelajar, di kalangan staf-staf UNIZA, kami di Pusat Pengajian Syariah mengambil inisiatif ini untuk menganjurkan program Ihya Ramadan yang insya-Allah akan mengandungi 4 slot program. Okey, yang bermula pada hari ini iaitu diskusi fiqh permasalahan hukum semasa puasa yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Mahdi. Minggu depan juga insya-Allah, yang ni khusus, ni Ustazah tak nak jemput orang lelaki, nak jemput perempuan je. Slot dari wanita untuk wanita yang akan disampaikan, siapa dia? Surprise, syarah kita lah, Ustazah kita. Khusus untuk wanita saja kita akan membincangkan hukum hakam berkaitan puasa yang berkait dengan masalah-masalah wanita. Hukum hakam wanita lah. Kita puasa ni ada benda-benda yang wanita hadapi tetapi lelaki tak tahu benda tu lah. Yang ketiga, insya-Allah kita juga akan ada agihan makanan iftar untuk pelajar-pelajar syariah. Kita akan buat sekali je lah. Dan yang terakhir, pada minggu ketiga, antum balik raya bila? Balik awal seminggu jadi sebelum balik raya tu kita ada satu lagi slot Ibrah dan Impak Ramadan yang akan disampaikan oleh Prof. Madia Dr. Anas dan juga sebagai majlis penutup lah. Okey, jadi saya tak nak memanjangkan lagi bicara. Dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya rasmikan program Ihya Ramadan Pusat Pengajian Syariah untuk 1444 Hijrah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan jazak di atas ucapan Ketua Pusat Pengajian Syariah atas ucapan yang cukup bernas dan padat sebentar tadi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian,
Sebelum kita pergi kepada sesi perkongsian, izinkan saya memperkenalkan sedikit latar belakang panel jemputan kita. Baik, para hadirin yang saya muliakan, panel untuk program kita pada kali ini bukan calang-calang orang. Seorang yang sangat alim, Masya Allah. Beliau memang tidak asing lagi dalam kalangan pelajar Uniza dan sangat berkepakaran dalam bidang syariah. Baiklah, dengan ini majlis berbesar hati menjemput yang berusaha Ustaz Mahadi bin Muhammad untuk memulakan perkongsian beliau mengenai diskusi permasalahan hukum semasa puasa. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsana. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara pengurusi majlis yang saya muliakan, Ketua Pusat Pengajian Syariah Kuasa Madia Dr. Zurita, kepada para pensyarah, profesor-profesor, doktor-doktor, asatidhah, para ulama, seterusnya pelajar-pelajar dan hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, sebagaimana yang kita dirancang, pada pagi ini kita akan adakan bentuk diskusi dalam keadaan yang santai, keadaan jangan stres. Walaupun tempat ini bagi saya penuh tapi nyaman, alhamdulillah, dan tidaklah mengganggu sangatlah. Harap-harapnya begitulah. Kalau masih ada di luar tu boleh masuk, boleh duduk atas ni, duduk atas ni pun boleh. Boleh isi siapa kursi-kursi ni lah. Dan kalau ada tetamu-tetamu daripada pensyarah, saya mohon kerjasama daripada pelajar untuk bagikan ruang itu kepada mereka lah. Okey, baik. Pertamanya, tanpa membuang masa, kita masukkan sebab kita akan habis lebih kurang dalam pukul 12.30 untuk sesi soal jawab perbincangan. Untuk kali ini kita akan lihat beberapa masalah yang berkaitan dengan puasa. Kita masih ada pada awal puasa.
Dan belum terlambat untuk kita pastikan amalan ibadat kita itu sah dari segi hukum zahirnya, dan ada intipatinya, dan ada mendapat pahala dan juga janji yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam bulan Ramadan ini, la'allakum tattaqun. Okay. Saya ingin masuk kepada apa yang saya ringkaskan dalam buku ini. Kalau ada siapa berminat boleh pergi kat luar sana lah, ada penerbitnya hadis sekali. Pertamanya tentang pengertian Ramadan. Pengertian Ramadan. Puasa Ramadan ini ialah khususiah yang Allah Ta'ala beri kepada umat Nabi SAW. Puasa Ramadan. Adapun puasa itu sendiri, puasa itu telah menjadi amalan yang ibadat yang ada pada umat-umat sebelum ini. Sebagaimana ayat yang biasa kita ingat, biasa kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Difardukan ke atas kamu puasa kama, sebagaimana difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu. Jadi umat-umat sebelum umat Nabi SAW telah ada ibadat yang namanya puasa. Menahan diri dari makan, dari minum, atau menahan diri daripada bercakap. Menahan diri daripada bercakap tu satu bentuk daripada puasa yang dianggap taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah pada syariat-syariat sebelum ini. Cuma yang menjadi khususiah kepada umat baginda Nabi SAW ialah puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Jadi sebagaimana pelajar maklum, Ramadan ni asal daripada mana? Kalimah Ramadan disebut berasal daripada ar-ramdu ataupun ar-ramadu, yang memberi makna bersangatan panas. Syiddatul har, panas yang sangat. Kerana apa? Kerana bertepatan pada bulan yang Arab meletakkan nama bulan ni, bulan yang ke-9, dia jatuh pada masa dan pada iklim panas. Cuaca pada bulan ke-9 itu sangat panas, maka orang Arab meletakkan nama bulan itu Ramadan, sesuai dengan makna ar-ramad, iaitu bersangatan panas. Yang kedua, daripada kalimah ar-ramdu yang memberi makna ihraq, membakar. Apa yang dibakar? Kerana munasabah bulan ini bulan dihapuskan dosa-dosa, dibakar dosa-dosa, maka penisbahan ataupun signifikan nama itu ada dengan makna ar-ramdu, iaitu ihraq. Okay. Kita masuk secara ringkas kepada syarat wajib berpuasa. Syarat wajib puasa pertamanya ada 4. Dia kata Islam, berakal, baligh dan juga berkemampuan. Orang Islam, makna orang bukan Islam, tidak dituntut sebagai tuntutan duniawi, tapi mereka akan diseksa kerana tidak berpuasa lah di akhirat nanti. Sebagaimana ibadat-ibadat lain pun, orang bukan Islam pun akan dihisap dan akan dikenakan balasan kalau tidak menunaikan, dengan makna tidak Islam dan tidak sembahyang. Orang yang tak Islam, tak sembahyang, dia diseksa kerana tidak Islam dan tidak sembahyang, kerana tidak puasa, tidak zakat, tidak haji dan lain-lain lagi. Okay. Permasalahan bagi orang murtad, wal'iyadzubillah, murtad yang berlaku itu menyebabkan batal syarat amalan. Apa dia syarat amalan? Syarat amalan apa dia? Niat. Niat kena sah dengan Islam. Jadi Islam ni syarat bagi sekian amalan-amalan lain. Andai kata mereka berlaku murtad wal'iyadzubillah, maka waktu ketika riddah tersebut kena qada balik puasa. Kena qada balik puasa. Berakal, orang yang tidak berakal tidak wajib puasa dan tak perlu qada. Tidak perlu qada. Yang seterusnya baligh. Kanak-kanak yang belum baligh juga tidak diwajibkan, cuma menjadi tanggungjawab kepada wali
Penjaga ibu bapanya untuk ajar dia. 7 tahun bagaimana semayang, 7 tahun dia ajar dan disuruh. Kalau 10 tahun dia watang. Tetapi ada satu syarat lagi. Kalau kanak-kanak ni, adik-adik kita ke apa, mesti ada istita'ah, kemampuan. Dia semayang ni tak apa, semayang ni tidak payah sangat. Tapi puasa kadang-kadang kalau budak yang kecil sangat, dia tak mampu, maka kalau tidak ada syarat itu tak ada masalah. Jadi kalau mak ayah ni tidaklah perlu berkeras ataupun berkasar sangat dengan anak-anak kita, dengan adik-adik kita yang baru tadika, baru eja A, E, I, O, U, baru nyanyi lagu, lagu ABC, lagu Alif Bata. Jadi benda itu mensyaratkan lagi kepada adanya istita'ah, kemampuan. Yang keempat, berkemampuan. Ini panjang sikit dibahaskan. Jadi mampu ni, mampu pada zahir. Apa dia? Orang yang tidak sakit berat. Orang yang tidak sakit berat. Sakit mana? Sakit yang mengharuskan tayammum. Ni satu istilah. Maradun yubihut tayammuma. Sakit yang mengharuskan tayammum. Maka ulama kata apa dia? Itu dia punya dhabit sakit yang mengharuskan tayammum ialah menyebabkan hilang nyawa, ataupun menyebabkan hilang manfaat anggota, jadi cacat, ataupun menjadikan bahawa sakit itu semakin bertambah, atau menyebabkan jadi kesan yang zahir pada anggota yang zahir. Contoh lebam pada muka, pada tangan dan seumpamanya. Nampak? Jadi itu baru dikira sakit yang dibenarkan untuk tidak berpuasa. Kenapa tak puasa? Sakit gigi. Sakit gigi ada kaitan. Tak ada menyebabkan orang itu tak mampu puasa. Sakit apa? Saya sakit kaki, patah kaki main bola. Itu tak ada kaitan. Jadi sakit yang mana menyebabkan tak mampu untuk berpuasa. Yang kedua dipanggil kemampuan pada syarak. Kemampuan pada syarak ni maknanya tidak ada halangan syarak. Contoh haid dan juga nifas. Orang perempuan haid, dia sihat, dia tak ada sakit, tapi mari haid. Orang yang selepas beranak, mari darah nifas. Maka ketika haid dan nifas, dia juga tidak dibolehkan untuk berpuasa. Okey. Masalah. Bagi masalah tengok ni. Imsak bagi orang haid dan nifas. Okey, andai kata seorang perempuan itu berhenti haid atau nifas pada siang tengah hari bulan Ramadan. Perempuan ni awak datang haid. Kemudian tengah hari itu berhenti. Haid tu dia lari. Berhenti tengah hari. Jadi macam mana? Disunatkan untuk imsak. Faham makna sunat? Kalau orang tak puasa ni, perempuan makzurah, dia boleh makan kan? Boleh makan. Tak ada masalah lah, makna dia nak makan. Tapi janganlah tunjuk depan orang. Kena hormati dan juga kena jaga kehormatan bulan Ramadan. Dia nak makan. Dia pergi ke McD ke, dia beli McFlurry di tengah hari yang sangat panas ini. Boleh tak? Boleh. Tapi apa nama ni, afdalnya dia imsak. Dia imsak. Bila berhenti haid tu, dia memang puasa itu tak sah dah. Bila datang walaupun sekejap je haid. Haid tu dan sekejap je. Contoh nak habis nak habis waktu asar, mari haid. Jadi sepanjang-panjang hari tu puasanya tidak dikira. Faham? Letih lah. Tak ada letih, pahala Tuhan balas. Tapi puasa tu kena qada balik. Pahala daripada pagi sampai ke petang tu, kita duduk tunggu nak berbuka, tiba-tiba mari haid. Masa tu lah nak mari ya. Kalau boleh tunggu sekejap, sabar. Okey juga, tapi nak bukan dalam kawalan kita, maka puasa itu tidak sah. Okey. Tengok, ada berapa perkara yang dibincangkan di sini. Pertamanya, orang yang bekerja berat pada siang hari bulan Ramadan,
Orang kerja berat, contoh kerja kontrak, dah buat bangunan, buat ni. Macam mana boleh ke tak? Dia tiap-tiap hari dia kena kerja berat tu, memang dia letih. Jawapannya, orang yang mana kerjanya melibatkan kerja berat pada siang hari, wajib dia berniat malam mula puasa, dia kena niat juga. Kemudian dia kena puasa, kena start hari dengan puasa. Andai kata letih, sebab dia kerja macam tu, memang dia tak boleh nak dapat cuti ke apa, tak ada gaji. Ada orang gaji hari. Kalau tak ada kerja hari tu, maknanya tak ada bawa makanan kepada anak bini. Tak boleh nak bawa beli makanan, nak beri makan dan suap kepada anak bini. Jadi awak kena bersyukurlah. Mari makan apa mai? Nasi biryani tu. Ke apa? Nasi ganja. Nasi baik tak haram. Makan nasi ganja free pula. Ya Allah Ta'ala letak kita ni di maqam tajrid. Di tasawuf kata tajrid, mana kita tumpu belajar je. Makanan orang sedia dah. Kena masuk nasi ganja tu. Tak ada. Ambil beratur je lah kalau ada. Kalau ada pun beratur saja. Ambil, lepas tu makan ada dah. Apa nama ni, kalau dapat PTPTN gajak bayar, tapi kena bayar lepas tu lah. Kalau bayar sendiri ke apa, mak ayah kita bayar dah. Kita duduk dalam situasi belajar, maka kita guna masa kita untuk belajar. Jangan poteng kelas, rasa ngantuk tak mari, rasa malas sikit buat online lah. Suruh bersyarah buat online. Sedap je suruh bersyarah buat online. Jadi kita guna masa ni, Allah Ta'ala beri ni untuk sebaik-baiknya kita ambil. Orang lain ada yang tidak bernasib baik macam anda sekalian, macam para pelajar sekalian, ada yang tidak bernasib baik. Jadi kita gunakan nikmat yang Tuhan bagi ni sebaik-baiknya. Okay? Jadi mereka ni yang tak mampu untuk tidak bekerja, kena bekerja, maka siang hari dia wajib puasa. Andai kata letih sangat, tak boleh nak akak siming. Siming apa 50 kilo. 50 kilo beg siming. Siming tu. Nak akak tu letih. Kayak lagi, kalau tak kerja tak boleh duit, maka dia dibenarkan untuk berbuka. Bolehlah buka. Tapi hari lain dia kena qada, dia kena qada. Yang kedua, tidak boleh berbuka bagi kanak-kanak yang balik ketika sedang berpuasa. Okey, kita dah beritahu dah tak, di kanak-kanak tak wajib puasa kan? Yang belum balik. Kalau dia puasa sah tak? Sah. Puasa dia sah. Andai kata masa dia puasa tu tiba-tiba dia balik. Macam mana balik tengah puasa? Dia buat kerja benda. Balik tengah puasa. Tenang, mari hit. Balik tak? Sah tak puasa dia? Mari hit tak sah. Jadi batal lah puasa tadi tu. Orang lelaki ni tengah-tengah hari mari balik. Balik ke mana? Dia mimpi. Dia mimpi. Kena kerja di Rima. Lepas tu balik. Jadi balik dia. Maka tengah hari tu dia balik di tengah hari. Hari tu dia puasa. Sebelum tu dia masih kanak-kanak. Lepas dikejar oleh rimau itu, dia pun jadi balik. Harimau layar tu. Jadi apa nama ni, dia tidak boleh berbuka. Dia tidak boleh berbuka. Nampak? Sebab apa? Sebab dia mula hari tersebut dengan keadaan puasa. Maka bila balik, kewajipan tu start, maka dia kena wajib teruskan puasa tersebut. Andai kata sebaliknya, dia tak puasa sebab dia tak balik lagi, tengah hari baru dia balik, hukumnya macam atas tadi. Apa dia? Sunat dia imsak. Sunat dia imsak. Nampak dua situasi berbeza tu. Beri perhatian sini. Okey, begitu juga orang yang kembali daripada musafir atau orang yang sembuh daripada sakit dalam keadaan mereka sedang berpuasa. Kita bermusafir sedang berpuasa. Tiba-tiba kita dah sampai ke rumah, telah tak menjadi musafir pada tengah hari. Okey, boleh kita berbuka ke? Tak boleh dah. Wajib kita kena teruskan puasa itu. Okey.
golongan yang dibenarkan untuk tidak berpuasa. Siapa yang dibolehkan untuk tidak berpuasa? Pertamanya ialah orang yang sakit. Dia macam ada pengulangan lah, tapi ini perbincangan tentang tajuk orang yang tak apa ataupun dibenarkan untuk berbuka. Orang yang sakit yang mengharuskan tayamum. Seterusnya, orang yang bermusafir. Orang musafir. Yang musafir mana? Lebih 2 marhalah dan lebih. Kiraannya 81 kilometer. 81 kilometer ke atas. Dengan syarat pemusafiran berlaku sebelum daripada terbit fajar, sebelum subuh. Maknanya dia berada dalam keadaan musafir itu sebelum masuk hari. Hari baru dengan masuk siang lah. Maknanya sebelum subuh tu dia dah musafir dah. Boleh. Jadi orang itu boleh dia nak ambil rukhsah untuk tidak berpuasa, boleh berbuka. Kalau dia nak pergi ke Kuala Lumpur, contoh musafir, pada waktu pagi pukul 7 ke 8, orang ni wajib kena puasa. Dia tak boleh nak ambil rukhsah berbuka di dalam perjalanan. Faham jadi dia kena musafir sebelum daripada subuh. Ada orang tanya semalam, orang tu dia musafir Kuala Lumpur 3 hari. 3 hari ni dah cukup 4 hari penuh lah. Tapi dia duduk di hotel atau duduk di rumah ke, tak bergerak. Apa status dia? Dia boleh puasa, dia wajib puasa ke tak? Faham situasi? Dia kena pergi Kuala Lumpur 3 hari. Tapi 3 hari tu duduk situ lah. Dia bukan berjalan, bergerak, musafir mana-mana. Dia duduk di Kuala Lumpur. Tak ada apa-apa sukar pun. Maka dalam perjalanan tu, katakanlah dia keluar sebelum subuh, dia boleh berbuka. Bila sampai di Kuala Lumpur tu macam mana? Wajib tak puasa? Wajib sebab dia mampu. Lagi. Wajib. Jawapannya status dia apa? Musafir. Maka dia dapat rukhsah untuk berbuka. Dia bukan sebab senang. Kalau gitu orang naik flight ke, ataupun naik orang VIP tak ada susah pun. Turun tu orang tolong angkat dia. Wheelchair. VIP tu very important person. Tak ada apa-apa pun. Adakah dia dikira kerana sebab payah atau senang atau sukar dia jadi wajib? Tak wajib, bukan. Dia status musafir, maka dia ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Tapi Allah Ta'ala sebut wa antasumu khairul lakum. Kamu berpuasa itu lebih baik. Okey. Jika dia mula bermusafir selepas terbit fajar, maka haram baginya mengambil rukhsah berbuka. Tak boleh lah. Kecuali tengah-tengah perjalanan tu, dia jadi letih sangat. Jadi tak buat betul lah. Jadi sangat-sangat letih. Ketika itu boleh kerana darurah. Apabila hilang, kita ambil sini. Apabila hilang keuzuran seperti sembuh daripada sakit atau selesai musafir, maka tidak diwajibkan imsak kalau orang itu telah berbuka. Contoh macam kita sebut tadi. Ini lebih kurang dia macam masalah sebelum tadi. Apa dia? Dia ambil rukhsah untuk berbuka ketika musafir. Dalam perjalanan itu dia makanlah. Tiba-tiba dalam tengah hari itu sampai kat rumah. Hukumnya dia disunatkan untuk imsak sahaja. Tidak wajib untuk imsak. Sebab dia telah hilang rukhsah tersebut. Okey, ingat, ini keadaan yang wajib untuk imsak. Imsak ni apa maksud imsak? Imsak ni apa makna? Imsak ialah menahan diri daripada perkara membatalkan puasa bukan dengan niat puasa. Dia buat macam orang berpuasa tapi bukan dengan niat puasa. Itu imsak. Siapa yang wajib imsak? Jika membatalkan puasa dengan sengaja. Dia batalkan puasa dengan sengaja. Dia contohlah, dia rasa lapar sangat ke, ataupun dia terliur ke, nampak ayam goreng KFC,
Oh, no. Yang belum habis malam. Kata kalau biar ni basi ni. Dia pun makan. Dia makan dengan keadaan sengaja. Lepas tu mari insaf. Mari hadir program Ihya Ramadan ni insaf. Contoh. Dia insaf. Dia batal puasa tak dia dengan sengaja, wajib dia kena insaf sampai ke maghrib. Kena insaf. Puasa memang batal. Puasa dia tidak dikira tu. Tetapi dia kena berada dalam keadaan seakan-akan orang puasa. Itu imsak. Ataupun orang yang sembuh dari sakit, selesai daripada pemusafiran dan balik dalam keadaan mereka sedang berpuasa. Ini juga imsak. Sembuh pada sakit, selesai pemusafiran dan balik bagi kanak-kanak dalam keadaan mereka sedang puasa. Imsak. Dan puasa dia jadi juga. Puasa tersebut kalau mereka telah mulakan dengan puasa, maka dikira puasa tersebut. Namun jika mereka tidak berpuasa atau telah berbuka ketika rukhsah tersebut, maka sunat bagi mereka untuk imsak. Kanak-kanak yang balik pada siang hari hanya disunatkan untuk qada puasa jika tidak berpuasa pada hari tersebut. Budak-budak dia tak puasa, hari dia balik tu dia, hari dia puasa tu, hari dia tidak puasa tu dia balik. Contoh hari ni dia balik. Dia balik hari ni. Hukumnya sunat untuk qada je lah. Wajib tu tidak lah sebab dia masih belum dikira mukallaf yang balik ketika hari tersebut. Orang murtad yang kembali pada Islam pada siang hari Ramadan juga wajib imsak. Dan jika nyata pada hari Syak bahawa ia 1 Ramadan. Hari 30 Syakban, kita ingat ke tak puasa? Tiba-tiba siang hari tu orang kata, semalam dah nampak anak bulan dah. Maka kita ingat tak puasa, kita makan lah. Cari nasi dagang pagi. Tiba-tiba orang kata puasa dah rupanya hari ni. Kita wajib kena imsak. Kemudian lepas daripada raya pertama, boleh kita qada balik hari tersebut. Syarat sah puasa: Islam, perangkat, suci daripada haid dan nifas dan wiladah. Ni benda biasa je. Wiladah bersalin. Termasuk dalam wiladah ini ialah keluar ketulang daging atau darah daripada asal janin atau bersalin dalam keadaan kering. Ini juga menyebabkan puasa jadi tak sah. Jadi batal. Jadi batal. Ni orang tanya, dia kata dia keguguran pada siang hari. Orang mengandung ni boleh puasa kan? Boleh puasa. Tiba-tiba dia nak beranak tu ataupun dia gugur tu pada siang hari dia puasa, maka hari tersebut dikira tidak sah. Tidak sah puasanya kerana berlaku wiladah. Hari yang dibolehkan berpuasa hari selain daripada 2 hari raya, selain daripada hari Tashrik 11, 12, 13 dan selain daripada hari Syak. Kecuali orang niat qada, nazar dan puasa sunat. Apa itu hari Syak? Ini hari Syak ni, dia syarat dia bukan semata-mata 30 Syakban. Bukan setiap 30 Syakban tu hari Syak. Hari Syak ni dia berlaku pada 30 Syakban jika ada ura-ura kenampakan anak bulan tetapi tidak diiktiraf oleh qadi, tidak diisytiharkan. Makna perkara tersebut berlaku keraguan, kesaksian. Hari ni puasa ke tak? 1 Ramadan ke tidak? Sila. Bagi laluan. Yang kedua, separuh kedua bulan Syakban. 16 Syakban ke atas. 16 Syakban ke atas. Ini juga waktu tidak dibenarkan puasa kecuali kecuali kepada siapa? Kepada orang yang nak puasa wajib seperti puasa nazar atau puasa qada ataupun puasa sunat yang dia dah berlaku adat puasa sebelum itu. Ni menarik ni, tapi dah lepas dah Syakban lah. Syakban tahun depan lah pula, panjang umur. Tengok ni. Dia kata jika seorang itu telah berpuasa sunat seperti Isnin sebelum 16 Syakban. Jadi nak kenal senang je. Malam tu sepu, malam tu nisfu Syakban. Esok tu esok tu boleh puasa tak?
Sebab boleh lagi lah, sebab 15 Syaban sunat puasa tu. Sebagaimana kita disunatkan menghidupkan malam nisfu Syaban, kita menghidupkan hari dengan puasa. Jadi kalau malam tu sepu, esok tu sunat puasa. Faham Lepas daripada hari tersebut tu, lepas daripada hari nisfu Syaban tu, 16 Syaban itu tidak dibenarkan puasa kecuali bagi orang-orang yang berikut. Mana tadi? Ada puasa qada, puasa nazar, atau puasa sunat yang dia biasa puasa, atau dia sambung puasa dengan sebelum 15 dengan selepas ni. 15 Syaban dia puasa, 16, 17, 18 dia terus. Tak apa, boleh. Andai kata berhenti sehari, tengok tu lah. Dia kata, jika seorang telah berpuasa sunat seperti Isnin sebelum 16 Syaban, walaupun sekali, maka boleh dia teruskan puasa sunat hari Isnin pada separuh bulan kedua. Ini kalau sebelum 15 dia puasa sehari. Kalau dia jarak, katalah 1 Syaban dia puasa, waktu dok dikira adat lagi. Kalau lepas dia puasa, dia pun buka, dia buka, nak masuk 15, lepas 15 baru puasa Isnin balik. Tu tak jadi. Dia kena beradat ni, sama ada beradat, dapat nama adat tu sebelum 15 dia buat sekali, dia gabung dengan selepas dia. Sebelum 15 hari Isnin dia start puasa dah. Kemudian lepas 15 Syaban ada Isnin, dia boleh teruskan puasa. Boleh teruskan puasa. Tapi kalau dia 1 Syaban dia Isnin dia puasa, lepas tu 8 Syaban tak puasa. Lepas 8 Syaban nak sambung pula lepas 15 tak boleh lah. Kecuali dia telah beradat sebelum tu, beberapa hari Isnin dia dah puasa dah. Contoh sebelum Syaban, bulan Rejab, dia puasa dah beberapa hari Isnin, sehingga nama dia orang panggil orang yang beradat puasa Isnin. Orang ni kalau dia berhenti sehari pun, lepas 15 boleh lagi. Sebab apa? Sebab dia telah dianggap orang yang biasa puasa Isnin. Ni masalah dakik sikit. Ada pun orang yang baru puasa sekali awal Syaban, berhenti Isnin pertama dia puasa, Isnin kedua tak puasa, Isnin ketiga lepas 15 dia tidak dikira beradat dah, sebab dia putus dah. Tapi orang tu bulan Rejab dia puasa Isnin 2-3 kali Isnin, sehingga dia tu lekat nama orang yang biasa puasa Isnin. Katakanlah sebelum separuh Syaban, minggu kedua dia tak puasa Isnin, tapi lepas daripada itu dia nak puasa Isnin, boleh, kerana dia dah dikira orang yang beradat puasa. Okay. Apabila dia, ni kalau contoh orang sambung, apabila dia memutuskan puasa sunat setelah 16, maka tidak boleh digunakan untuk kembali menyambung puasa sunat. Kalau dia puasa sunat direct, tiba-tiba setelah 16 Syaban dia berhenti, maka tak boleh sambung lah. Contohnya dia puasa 15, 16 dan 17, kemudian dia tidak puasa pada 19, pada 18, justru tidak dibenarkan untuk puasa pada hari-hari berikutnya. Okey. Tidak pengsan sepanjang hari. Untuk sah puasa, jangan pengsan sepanjang hari. Pengsan ni ulama masukkan dalam kategori marad, sakit. Dia tidak dikategorikan sebagai gila. Sebab orang gila ni memang tidak ada kefarduan untuk puasa dan tak kena qada lah. Tapi orang pengsan dia kena qada. Kecuali dia jaga. Sebab itu untuk sah puasa, jangan dia pengsan sepanjang hari. Jadi awak nak pengsan, awak kena kabur supaya jangan pengsan sepanjang hari. Kalau boleh kawal lah, kita pengsan ni tak boleh kawal. Jadi tidak pengsan tu sebelum terbit fajar sehingga terbenam matahari. Start daripada sebelum subuh sampai ke maghrib. Kalau sepanjang-panjang itu tidak jaga, maka dia puasa hari itu tidak dikira. Jika orang pengsan itu sedar walaupun seketika, walaupun sekejap, dia sedar, pada siang hari puasa sah. Malam tu dia niat, tiba-tiba lepas dia niat sahur tu, niat puasa tu, tiba-tiba pengsan. Bila jaga? Dekat nak buka jaga, sebelum habis asar. Dia jaga sekejap.
puasa hari itu telah dikira. Puasa hari itu telah dikira. Okay. Kalau sepanjang hari dia pesang, tak ada sedar langsung, maka orang ni puasanya tidak dikira. Dia kena qadha jika dia sedar nanti. Hukum orang yang mabuk sama seperti orang yang pesang. Cuma berdosa lah kalau sebab dia lakukan sebab yang haram. Okay. Sebab-sebab diwajibkan berpuasa. Ini benda umum ni, secara umum je. Pertamanya ada sebab khusus, ada sebab umum. Sebab umum ialah melihat anak bulan. Jadi anak bulan telah kelihatan, maka puasa telah diisytiharkan oleh penyimpang Muhammad Raja berlaku pada hari Isnin lah. Bagaimana tahun ini. Okay. Yang kedua, sempurna 30 Syakban. Kalau hari tersebut tidak kenampakkan anak bulan, maka kena sempurnakan 30 Syakban. Ini yang ketiga ni, kalau tanda-tanda, contoh zaman dulu dia angkat, dia cahayakan, dia letak lampu ke, kita boleh jadikan panduan. Itu sebab umum. Ada sebab khusus. Sebab khusus ni dia hanya khusus kepada orang tu saja. Apa dia? Pertama, melihat anak bulan oleh orang fasik. Orang fasik, dia tidak, penyaksiannya tidak diterima. Kalau dia kata, saya tengok anak bulan, wahai Tuan Qadhi, Tok Qadhi tak diterima sebab dia fasik. Tetapi memang dia tengok betul anak bulan, dia yang wajib puasa. Itu sebab khusus. Maka dia sendiri wajib puasa. Begitulah juga orang-orang yang mempercayai. Ni, yang kedua, orang yang mempercayai dan membenarkan kata-kata orang fasik. Seumpama orang fasik siapa? Kanak-kanak. Orang kafir, wanita, hamba. Jadi orang ini dia kata, contoh, hamba, dia tengok anak bulan, dia jumpa Tok Qadhi, Qadhi tak boleh terima sebab tak cukup syarat untuk penerimaan sebagai bahan saksi tu, tak boleh. Tetapi dia sendiri yang nampak, dia kena puasa. Okey. Bila tengok anak bulan tu 29 Syakban. Jangan tengok 1 Ramadan, 2 Ramadan, tu memang nampak Kita tengok sebelum masuk bulan tu. Sebelum masuk bulan tu tengok 29 orang tengok. Jadi kalau cukup matang bulan tersebut, barulah dia beranak. Awak belajar dalam falak lah, kiraan waktu istimaknya 8 jam ke atas. Tak patut kedudukan matahari di ufuk dia tenggelam tu, dengan syarat-syaratnya tu, barulah ada kenampakan anak bulan itu boleh nampak. Yang ketiga, ijtihad masuk Ramadan bagi orang yang tidak mengetahui waktu. Contoh orang yang duduk dalam penjara yang gelap gelita. Orang itu kena kurung dalam penjara atau dalam perigi. Dia lama. Kena kurung pada bulan Syakban atau akhir Syakban. Jadi dia tak tahu habis tak lagi bulan Syakban ni. Maka dia kena puasa dengan ijtihad. Dia kena andaikan lah, ni rasanya dah masuk hari baru ni. Dia kena kira. Bila sangkaan dia dah masuk Ramadan, wajib dia kena puasa. Okey. Andai kata kiraan dan ijtihad dia tu tak betul, dia ada dua situasi. Pertamanya, dia ingat ke masuk dah Ramadan, tiba-tiba baru bulan Syakban. Macam mana nak buat? Tiba-tiba lepas dia keluar tu, baru dia tahu. Sebelum ni masa dia dalam penjara yang gelap tu, dia puasa Ramadan pada bulan Syakban. Nak buat macam mana? Macam mana nak buat? Kena qadha, kena puasa balik lah. Kena puasa balik sebulan tu. Okey. Soalan kedua, kalau dia dapat tahu bahawa puasanya pada dalam penjara itu pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal, nak buat macam mana? Kena qadha tak? Kena qadha tak? Tak. Kalau dia puasa yang dilakukan dengan ijtihad itu selepas daripada bulan Ramadan atau kena Ramadan, maka puasa tersebut sah. Kalau hari tersebut boleh puasa. Contoh, kalau dia dapati masa di dalam penjara, dia telah puasa pada bulan Syawal, maka
Syawal ni lepas Ramadan. Puasanya itu dikira sebagai qada bagi Ramadan. Dia syaratnya dia kena puasa lepas pada masuk Ramadan. Kalau sebelum baru tak jadi. Sebelum tu kena qada semula. Kalau selepas daripada Ramadan dikira cuma 1 hari tak boleh puasa. Hari apa? Hari raya 1 Syawal. Hak tu kena qada. Faham tak? Tu kena qada. Okey. Kesimpulannya wajib berpuasa. Okay. Rukun puasa pertama ialah niat. Ni niat dok semalam ni. Niat start pada waktu maghrib. Masa awak buka tu, kita buka doa buka macam mana? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu sawma ghadin. Boleh niat tu. Niat tu. Tambah lalu. Maknanya selesai kita. Kalau dah ingat pun kita selesai dah. Start bila? Maghrib sampai ke fajar. Jadi maknanya buka puasa tu niat lalu. Saja aku puasa esok hari. Saja aku berbuka. Saja aku puasa esok hari. Okey. Puasa, niat puasa ni tabi itu niat wajib pada puasa wajib. Kafarah, qada, nazar. Okey. Berdasarkan hadis yang dibawa di situ. Dan syarat niat ialah qasad dan ta'yin. Pada puasa wajib. Qasad apa dia? Sahaja aku puasa. Ta'yin apa dia? Puasa apa? Boleh duduk tangga-tangga, boleh duduk ni. Duduk atas ni. Duduk sini apa? Kursi tak ada lah, kursi. Tak ada lah. Belakang tak ada lah. Dr. Tanah kata tadi Azhar. Macam kuliah Azhar. Okey. Jadi qasad dan ta'yin. Kena qasad dan juga kena ta'yin. Ta'yin tu tentukan puasa apa? Puasa Ramadan ke? Puasa kafarah ke? Puasa nazar. Okey. Puasa sunat kita perlu qasad saja. Saja aku puasa cukup dah. Kalau nak sebut lagi molek. Saja aku puasa esok hari. Puasa apa? Contoh kita nak puasa sunat Syawal. Boleh kita sebut qasad saja, kita niat qasad saja tanpa ada ta'yin. Yang paling afdal lafaz sebagaimana itulah nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi. Ramadan nun tu bagi bawah sebab dia idhafat. Ada setengah saya tak tahu nasyid dia kata kan nasyid Ramadan lah. Ini dia kena ni sebab Ramadan diidhafat kepada hadhihi. Jadi wajah nun atas tu apa nama ni disebut oleh ni disebut antara hasyiah I'anatul Talibin dan lain-lain lagi hasyiah Al-Tarmasi. Nun bagi bawah kerana Ramadan idhafat hadhihi mudhafun ilaih. Okey. Dah saya salah ustaz. Sebut Ramadan dah semua kan ni. Kotak lah. Tak ada. Itu lafaz awak niat dah dalam hati. Itu lafaz. Salah nahu. Kita pun soalan student pun jawapan salah nahu pun tutup mata je dah. Tutup mata je. Asal ada sampai makna tu. Harus bagi orang yang mengerjakan puasa sunat berniat pada siang hari. Siang hari kalau puasa sunat boleh lah. Ni puasa secara umum Jadi kita sebelum zuhur dengan syarat jangan kita melakukan perkara yang membatalkan puasa lah. Pagi nasi lemak dah sebuku. Nasi lemak tekung. Nasi lemak beli nasi lemak dah pagi. Lepas tu nak puasa hari ni dah jadilah. Syaratnya dia kena jangan buat perkara membatalkan daripada pagi tu. Catatan. Okey, niat sebulan. Niat sebulan ni biasanya orang niat pada awal kan. Dan orang yang putus puasanya dia kena niat balik. Ini disuruh oleh ulama mutaakhirin untuk kita taklid mazhab Maliki. Yang mana dalam mazhab kita tiap-tiap malam tu dikira ibadat yang berasingan. Malam ni kena niat puasa untuk esok. Malam esok tu makna untuk hari tu lah. Setiap malam kena niat. Wajib.
Dalam mazhab Maliki memadai niat sebulan-bulan Ramadan. Okay. Tetapi ingat, niat yang sebulan-bulan Ramadan ni, kalau diputus, contoh kita sakit atau kita musafir, kita tak puasa atau kita haid, tiba-tiba kita bersih, suci, nak sambung balik puasa, kita kena niat balik lah. Niat balik sebulan-bulan Ramadan atau baki Ramadan. Nampak? Mula kena, dalam mazhab Maliki pun begitu. Maka kita yang taklidkan kepada mazhab mereka, kita kena buat gitulah. Okay. Jadi dia perlu membaharui semula niat sebulan Ramadan. Kena niat balik. Okay. Bersahur dengan niat puasa, boleh tak? Ini dibincangkan ulama. Sebenarnya begini, yang ulama kata tidak sah sahur tu dikira niat kalau tak ada terlintas niat nak puasa. Orang bangun, makan balik tidur. Memang tak ada niat. Aku nak ajak sahur. Sahur mana? Kita sahur dekat kedai baru contohnya. Dia pun pergi sahur, tak ada apa-apa niat. Sah tak puasa? Memang tak sah lah, sebab dia tak ada niat puasa, dia niat sahur. Jadi sahur begitu yang dianggap, yang disuruh oleh ulama tidak sah. Ada pun orang bangun sahur tujuan untuk puasa esok. Itu dalam tu ada niat puasa tu. Maka dia disyaratkan juga kena sertai dengan niat puasa. Okey. Ni soalan nanti orang akan tanya. Boleh tak nak gabung puasa Syawal dengan puasa qada? Bagi orang perempuan ni. Jika digabungkan niat puasa qada dan puasa sunat, sebagai contoh puasa sunat Syawal, maka sah puasa qada dan gugur tuntutan puasa sunat Syawal. Makna boleh gabung. Walau bagaimanapun dia tidak dianggap mendapat pahala penuh lah. Tapi tuntutan untuk puasa sunat tu dia telah buat dah. Awak nak qada puasa Ramadan pada bulan Syawal. Dikira awak telah mendapat kelebihan puasa Syawal juga. Tapi pahala memang tak sama. Orang puasa sehari gabung dua dengan puasa 2 hari sama tak? Tak sama lah. Nampak? Okay. Jadi dari segi tuntutan itu telah ada, dia telah gugur tuntutan puasa tersebut. Tetapi untuk mendapat pahala penuhnya, maka kita eloknya asingkanlah. Menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Rukun kedua ialah tahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Okay. Sejak daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Jika seorang itu melakukan dengan sengaja, dengan kehendak, tidak lupa, tidak dipaksa, dalam keadaan tahu pengharaman, maka batal. Adapun kalau terlupa, dipaksa, atau makan dalam keadaan jahil, ataupun jahil, jimuk itu membatalkan puasa. Contoh baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam. Mana yang baru masuk Islam? Jadi dia puasa juga. Puasa. Lu kena puasa lu. Puasa. Baik. Boleh. Puasa pagi tu dah, dia pun dengan bini dia sekaligus puasa. Nampak tak? Puasa. Jadi berlaku persetubuhan. Tak? Dia tak tahu. Dia ingat ke puasa tak makan, tak minum je. Hak lain boleh. Maka jawapannya tidak tidak batal. Sebab apa? Sebab jahil. Jahil itulah. Jahil yang munasabah. Jahil yang ma'zur ni. Adapun kita duduk dalam kalangan masyarakat Islam, ada para alim ulama, ada asatizah ilmu agama ada. Tak boleh kata saya jahil bersetubuh ni batal puasa. Tak boleh. Okey, perkara yang membatalkan puasa, makan dan minum je lah. Walaupun sikit pun batal, lekat celah gigi je. Benda lekat daging celah gigi. Jadi hukumnya batal. Lekat naga celah gigi. Stokor naga. Telang kenyang sekali. Batal. Yang kedua, berjimak walaupun tidak keluar mani. Bersetubuh walaupun tidak keluar mani. Okay. Yang ketiga, keluar mani dengan sebab bersentuhan. Makna berlaku bersentuh yang tidak berlapik.
Bersentuh yang tidak berlapik. Itu untuk orang nikah boleh cerita panjang ni. Awak ni cerita pendek-pendek dah lah. Takut lagi batal puasa. Adapun jika keluar mani dengan berfikir ataupun melihat, tak? Berfikir ataupun melihat. Maknanya dengan melihat, dengan bukan dengan sentuhan lah. Keluar mani walaupun benda tu haram. Ingat, benda yang tak boleh buat haram-haram, tapi tak batal. Beza dia contoh, dia jalan-jalan kat Yuniza ni, nampak tiang api. Pun syok tiang api. Tengok-tengok keluar mani. Jadi adakah membatalkan puasa? Tak batal. Tak batal. Walaupun dengan melihat tu, melihat yang haram katakanlah, tapi tidak melibatkan sentuhan ataupun apa, dia tidak menyebabkan batal puasa. Okey. Keempat, mengeluarkan mani dengan istimna, onani seumpamanya, ni hukumnya batal sekalipun dengan berlapik. Lain pula ni. Masalah istimna, berlapik pun boleh tadi. Kata sebab tadi kan disyaratkan tanpa berlapik kan baru jadi batal, sentuh kulit dengan kulit. Hak ni kalau istimna ni walaupun berlapik hukumnya batal. Okey. Adapun keluar mani dengan memimpi, maka tidak batal puasanya. Yang kelima, memasukkan ain zat ke dalam rongga. Rongga ni dalam mazhab kita Syafi'i, mazhab Syafi'i antara mazhab yang paling kita kata luas dalam pengertian rongga. Okey, rongga dia luas. Apa dia rongga? Jauf. Dia ada dua istilah yang mungkin kadang-kadang kita keliru. Jauf dengan manfad maftuh. Jauf rongga ialah rongga manusia ni apa dia? Mana? Tengok ni, dia kata dalam rongga melalui saluran terbuka. Rongga ni maksudkanlah perut, dalam kepala, pundi kecil. Itu rongga. Mana sesuatu yang masuk dalam kepala kita, dalam perut kita, dalam pundi kecil. Pundi kecil bukan saluran tu. Saluran tu manfas. Itu saluran. Hak tu dikira membatalkan dalam mazhab Syafi'i. Walaupun dok kenyang. Ini kalau boleh kita bincang panjang lah. Ada perkongsian dengan asatizah kita dan juga pelajar-pelajar syariah ni. Kenapa Imam Syafi'i menamakan tu rongga? Otak kita ada rongga kan penuh dengan otak kan. Dia kalimah jauf dalam bahasa Arab ni mengikut kepada makna pada lurah. Makna pada lurah. Ada benda yang tidak dianggap sebagai jauf ataupun rongga dan tidak dianggap manfaz maftuh, lubang terbuka. Lubang terbuka. Okey, tu tiga kan. Yang mana lubang terbuka mana? Tekuk, dalam telinga, dalam hidung, saluran susu, kubur dan lubur. Okey, mata tidak dianggap saluran terbuka. Kalau kita letak titis obat kat mata, rasa tak kat tekuk? Sampai ya. Sebab tu kena beza. Jadi hukum syarak dia mengikut kepada lurah bahasa. Walaupun sains mengatakan rongga mata ni ada lubang ataupun saluran yang bersambung ke tekuk sekalipun. Ini ulama sebut walaupun seorang itu taqtirul ain, menitiskan ubat mata sehinggakan dapat rasa di tekuk sekalipun, jawapannya tak batal. Sebab dia tidak dianggap sebagai lubang terbuka, manfaz maftuh. Okey. Jadi kenapa kita fikir pelik lagi tu? Ni fiqh kita ni tak bertepat tangan sains. Bukan. Hukum ni dia tidak dielahkan, tidak diasbabkan dengan hukum sains. Dengan hukum sains. Kalau gitu banyak perkara yang kata tak kenyang jadi batal. Ni ada orang yang tidak memahami fiqh, dia cepat condemn mazhab. Dia kata tak munasabah. Apa nama ni? Kita mazhab Syafi'i kata
korek telinga tu jadi batal. Kalau masuk dalam lah. Kalau jari ni aja tak apa ni. Kalau masuk dalam. Tok munasabah lah. Kalau apa lagi? Allah masak. Cocok sampai kepala tu batal atau ke perut tu batal. Dok munasabah sebab apa bukan kenyang apa? Korek telinga kenyang tak? Dok kenyang korek telinga. Tapi sedap. Tengok korek telinga sedap. Beliok mata anak. Korek telinga. Jadi kenapa hukum sedemikian? Kena faham. Hukum ia berkait dengan pertamanya dalil, kena ada dalil syarak. Yang kedua, yang menjadi sandaran pada hukum ialah lughah, bahasa. Pada bahasa, mata ini bahasa-bahasa mana? Bahasa Arab. Bahasa Arab mana? Dah ni para atibak, doktor-doktor mengatakan ni ada rongga yang terbuka. Bahasa Arab yang diturunkan ketika zaman penurunan Quran. Maka di sisi ahli lughah ketika itu, mata ni tidak dianggap rongga terbuka. Kerana itu walaupun kita titih obat, rasa dia tekak, jadi tak patah. Jadi hukum tu bukan kena terikut kerana perubahan perkembangan sains. Nampak? Bukan ikut gitu. Kalau kita lomba obat, contoh obat-obat panas kan, obat-obat yang ada rasa kat kulit, rasa tak serat tak badan? Serat. Kenapa dia tidak batal? Kerana tidak rongga yang terbuka. Tidakkah saya mengatakan liang-liang rongga tu ada ruang rongga? Hak tu tidak dianggap manfaz maftuh. Tidak dianggap lubang yang terbuka. Sebab itu mazhab Syafi'i tidak menganggapnya batal pada masalah ini, walaupun dia sampai kesan dalam tubuh. Okey. Masalah yang berkait dengan apa? Dengan kita kata otot perut dan juga pundi kecil. Sebab apa? Sebab itu dikira rongga. Kata macam mana perut ada rongga? Ada isi kan ni kan? Otot ni ada isi kan? Betul, tapi benda tu pada bahasa dia panggil rongga. Kalau kita tengok dalam qawamis, ma'ajim lughah Arabiyah, penggunaan kalimah itu jauh itu merujuk kepada otot, merujuk pada dada, bahagian dada dan perut, dan juga dikira rongga juga pundi kecil lah. Dari kerana itu hukum unita bih, hukum itu dikaitkan dengan penggunaan takdir. Jadi Imam Syafi'i ialah ahlun wa hujjatun fil lughah. Dia tu ahli dan hujah dalam bahasa. Maka wajah ijtihad dia itu tidak boleh kita kata salah. Dah kita nak ambil mazhab lain, kalau kata nak ambil mazhab lain, apa? Kapurlah nak ambil mazhab lain. Dalam masalah ini kita menganggap yang masuk melalui contoh telinga itu tak batal. Contohnya yang masuk apa lagi? Kita kata kalau kita guna semeri kot hidung ke apa kan, ataupun kita cocok kot hidung tu tak batal. Nak guna mazhab lain, ada apa? Gunalah mazhab lain, kerana mazhab lain mereka ada standard dan kaedah masing-masing. Tapi kalau kita kata salah dengan sebab ini menyalahi realiti sains, tak guna. Sebab binaan hukum bukan atas dasar sains. Binaan hukum berdasarkan dalil dan berdasarkan lughah. Nampak? Kira-kira ada satu isu berkaitan dengan masuk air ni, masuk air. Orang sakit masuk air kan kita bincang. Ni juga menarik ni. Okey. Jadi yang jadi batal kalau masuk ain, masuk zat. Ada pun kesan seperti bau. Kita bau masuk. Panas sejuk daripada obat, daripada minyak. Hak tu tak batal. Obat gigi, kita gosok gigi kita, lepas kita komo elok-elok, rasa berangin kan? Tak, rasa berangin. Maka itu tidak membatalkan. Kenapa? Kerana tidak ada ain. Okey, masuk kat mana? Masuk dalam melalui tengkok. Ini dipanggil rongga terbuka. Rongga pula saluran. Saya kena bezakan tu. Rongga satu, rongga tu jauh. Manfaz maftuh tu ialah saluran terbuka. Tekuk dalam telinga. Dalam telinga. Maknanya jari ni setakat ni boleh lagi. Pakai earphone boleh lagi lah. Pakai earphone boleh lagi. Korek telinga tak boleh dah dalam.
Dalam mazhab kita kira dalam tu. Walaupun dia tidak sambung sebab bukan tak sambung lah, dia akhir sekali kena telinga kan. Tapi masih dikira terbuka. Sebab apa? Sebab pada istilah manfaz maftuh pada bahasa tu, ini dikira manfazun maftuh. Hidung hak lembut dia apa lagi? Yang kerah ke dalam ni. Kita masuk. Sebab itu kalau kita buat pun nak masa zaman Covid tu kan Covid kan nak buat test kan. Masuk ke hidung ni dia jadi problem dalam mazhab Syafi'i. Kecuali fatwa dia ambil taklid mazhab lain tak apa. Tapi dalam mazhab Syafi'i berdasarkan kaedah kita jadi batal kat hidung. Kau tekuk apa? Sebab kau tekuk dia hanya belakang tekuk. Dia nak masuk pada makhraj hak lagi. Tengok. Imat kalau tekuk, kalau kita ujian Covid dulu kan. Siapa pernah kena? Pernah kena tak? Pernah. Pernah kena tak? Tak pernah. Dia cocok dengan apa ni? Dengan lidi dia tu kan. Dia masuk dalam tu menangis kan. Menangis. Kalau kat hidung masalah lah. Tapi dah batal tak? Fatwa ada yang mengatakan tak batal, boleh kita taklid, ada masalah. Dalam fiqh ini keluasan fatwa ini membantu kita, tak ada masalah. Tapi berdasarkan kaedah mazhab kita, jadi kita nak tak batal, kita kena taklid lah. Kita kena ambil pandangan fatwa kata tak batal. Tapi kalau kita tak taklid, mana kita mengiktikadkan batal, tiba-tiba kita puasa, salah lah. Sebab tu ulama kata siapa yang man betulia bi syai'in mimma hurima fi falyuqallid man ajaz. Siapa yang terpaksa buat benda-benda yang pada pandangannya salah, boleh dia taklidkan yang membenarkannya. Jadi kena taklid. Saya tak tahulah mazhab apa. Kabur taklid pandangan hak boleh tak apa dah. Tak perlu sebut taklid fatwa pun tak apa dah. Dalam hidung saluran susu. Putih susu tu ada saluran kubul dan dubur. Air kecil dan saluran najis air besar. Okey. Jadi makhraj macam mana? Makhraj terbuka daripada huruf hak tengah. Dia kalau kerongkong kita kan, awak belajar tajwid kan, huruf izhar halqi, kha dengan ghain, ha dengan ain, hamzah dengan ha. Hak tengah ni dikira zahir dah. Bila keluar lebih daripada makhraj huruf ha, dikira dah boleh orang tu keluarkan. Benda itu dikira kalau masuk dalam daripada huruf ha, dikira masuk dalam rongga dah. Faham tak? Okey. Makruh berlebih-lebihan berkomor masuk dalam hidung ketika berwuduk dan mandi, makruh lah. Okey, kalau tertelang pada basuhan yang tidak ditutup batal. Basuhan tu kali keempat, kita disuruh 3 kali je, kita buat 4 kali. Tertelang tu menyebabkan batal. Kalau macam tertelang dalam basuhan yang disuruh, tertelang dalam basuhan pertama, kedua atau tiga, hak tu tak batal. Bezanya kerana itu masih disuruh. Yang keempat dan lebih tu tidak disuruh. Tiba-tiba kita mubalaghah, kita buat lebih-lebih, tertelang, maka batal puasa kita. Okey. Orang menyelam mandi dihukum batal sekiranya masuk dalam rongga. Kalau boleh cara lain mandilah. Boleh banyak cara, dia tiba pergi mandi. Okey. Kaedah, tidak batal puasa jika masuk sesuatu ke dalam rongga disebabkan perkara yang diperintah seperti mandi wajib, mandi sunat dan wuduk sekali. Namun jika termasuk dalam perkara yang tidak diperintah, maka batal puasa. Ini kaedah. Okey. Catatan. Mana? Perkara-perkara yang tidak yang masuk melalui saluran yang tidak terbuka, tidak membatalkan. Contoh, mengubati luka pada tangan betis sekalipun dengan menggunakan jarum sehingga sampai ubat sebut dalam daging yang tertulang. Cocok. Kita masukkan ubat, hak tu tak batal sebab bukan manfaz maftuh, bukan rongga, bukan saluran terbuka. Bercelok di mata sampai rasa tekak, tak batal juga. Lomor minyak di badan sampai rasa di dalam badan pun tak batal. Ubat yang diletak bawah lidah, ubat orang sakit jantung tak bawah lidah, ubat tu meresap dalam lidah, melalui bawah lidah. Ubat orang ada penyakit jantung, dia letak bawah lidah. Jadi
batal tak? Jawapannya tidak batal kerana obat tu tidak melalui rongga, tapi dia meresap masuk. Okey. Merokok batal puasa lah. Merokok batal puasa. Inhaler pun batal menurut mazhab Syafi'i, kerana ada zat selain udara dalam tu. Okey. Kalau orang tu payah, dia kena ambil inhaler juga, ukurnya memang dia kena guna lah. Inhaler kalau dalam keadaan terdesak tak pakai tu boleh menyebabkan bahaya lah. Boleh dia ambil, tapi dan boleh kalau nak berpegang fatwa yang mengatakan tidak batal pun ada. Tak? Contohnya fatwa saya tak ingat saya wilayah lah, yang mengatakan tidak batal. Fatwa Johor batal. Terengganu tak pasti tak. Terengganu batal juga, Terengganu batal juga. Jadi benda ni berlaku khilaf lah. Kita nak taklid tak ada masalah, tapi berdasarkan kaedah mazhab dia batal. Sebab apa? Dia ada benda asing selain daripada udara. Okey, ni saya bawa pandangan Dr. Malik Sa'di. Dia kata boleh pakai inhaler, tapi sunat dia bayar fidyah, digalakkan untuk bayar satu cupok fidyah pada hari yang dia gunakan inhaler tersebut. Okey. Ni saya nak masuk kepada mana tadi? Ada masalah ni. Okey. Kita tengok pada sedikit. Ni saya ambil pada masalah dipanggil apa ni? Angiogram. Yang masuk wayar tu, obat dia masuk melalui salur darah ni. Ni sebagaimana dalam fatwa Johor mengatakan tidak batal. Sebab apa? Sebab dia bukan rongga terbuka. Ni untuk kesan ada masalah salur kapilari darah atau salur darah tersumbat apa. Okey. Okey, masalah masuk obat, masuk air. Masuk air, orang sakit ni kan dia akan masuk glukos. Kalau ubat, kalau sebatian itu ubat, hak tu kebanyakan ulama kata tak batal lah. Sebab dia bukan melalui rongga, dia melalui saluran darah. Cuma pada masalah air, air ni dia menggantikan makanan. Air menggantikan makanan. Okey. Jadi dalam fatwa almarhum Syekh Nur Khudah, dia kata air ini dikira macam makanan tu. Maka kerana dia mempunyai sifat menepati makanan, maka atas dasar itu dia dikira membatalkan puasa. Okey. Menariknya, dalam masalah ini, saya ambil seorang je, ada berapa orang ni, ulama-ulama lain. Antaranya ulama Syiah juga Syiah. Hak Syiah Ahli Sunnah pun ada, mengatakan tak batal juga. Masuk air pun tak batal juga. Okay, kalau kita tengok dari segi konsep mazhab Syafi'i, dari segi kaedah dia, batal ke tak masuk air? Okay. Tengok dia kata, dalam konsep kita, untuk jadi batal, sesuatu tu mesti masuk melalui ruang saluran terbuka dalam rongga. Manfaz maftuh. Masuk air ikut darah ni, dia bukan saluran yang terbuka. Satu. Dan yang kedua, adakah kenyang dan tak kenyang itu dia menjadi elah batal tak batal puasa? Itu isu. Adakah kerana dia menggantikan makanan, dia kenyang, dia dianggap membatalkan puasa? Tak ada ulama kata gitu dalam konsep mazhab Syafi'i, ada mazhab jumhur sekalipun. Sebab itu muntah, istiqa'ah, dua perkara yang kita kata dalil bahawa bukan, orang kata macam benda ni bukan kenyang. Tak. Makan sikit atau tertelang sikit bukan kenyang. Ini bukan masalah kenyang tak. Masalah bukan penilaian batal dan tak batal tu dari segi kenyang tak kenyang. Sebab dalam hadis Nabi kata man istaqa'a falyaqdi. Siapa yang sengaja mengeluarkan muntah, hendaklah dia qada puasa. Wa man zara'ahu al-qai'u falyutimma shaumah. Siapa yang termuntah, maka teruskan puasanya tak batal. Siapa yang batal? Orang yang sengaja mengeluarkan muntah. Keluar muntahnya dia kenyang ke tak?
Dah. Tak ada kaitan. Jadi batal puasa ni bukan dengan kaitan kenyang tak kenyang. Buktinya Nabi kata, kalau orang sengaja mengeluarkan mutahnya, dia tebang-tebang untuk korek-korek supaya keluar mutah, puasa batal. Itu bukan kenyang, tak ada kenyang pun. Nikmat pun tak. Tak ada nikmat pun keluarkan mutah ni. Tak ada nikmat apa-apa. Jadi dia jadi batal. Sebab apa? Sebab nas kata batal. Maka selagi mana tidak ada nas yang mengatakan batal, maka kekal hukum berdasarkan kaedah dia tidak batal. Okey. Jadi kerana melalui bukan saluran terbuka, dia tidak batal. Okey, saya tengok ni salah satu fatwa daripada antara ahli fatwa apa nama ni di Saudi lah. Keluar tak? Tak keluar. Ini pun dia pun mengatakan tidak batal, tak keluar. Keluar tak soalan ni? Saya tak tahu. Tak dengar tak? Ada. Boleh cari sedikit lah ni. Maknanya dalam masalah ni memang berlaku khilaf. Kalau kita tengok dari segi kenapa berlakunya perbezaan ni, kalau kita ambil dalam perbincangan usul fiqh, pertamanya orang yang mengatakan batal tu dia melihat kepada maqasid yang daripada puasa tu je lah, ataupun hikam yang ada daripada puasa tu untuk merasakan lapar, merasakan dahaga. Maka bila perkara itu menafikan dan dia menggantikan makanan, maka seakan-akan dia kata benda itu boleh membatalkan puasa. Sebab itu ada fatwa yang mengatakan jadi batal. Tetapi mengikut kaedah dan juga apa yang dalam mazhab Syafi'i kita dan mazhab-mazhab lain pun mengatakan tak batal sebab dia bukan melalui saluran terbuka. Walaupun dia jadi tak lapar sebab masuk air. Saya nampak satu benda lagi di sini. Ni kalau ada asatizah kita pun nak berdiskusi pun lepas ni boleh tak? Tidakkah kalau kita mengatakan tak batal tu lebih memudahkan untuk orang sakit? Dia dah lah sakit. Dia sakit, kena masuk air. Dia nak makan apa? Dan kemungkinan sakit dia tu akan berterusan. Jadi dengan sebab dia ada niat malam dan dia tidak makan, puasanya sah, tak perlu ganti lah. Dia tak perlu ganti, tak perlu qada. Apa? Jadi di situ kalau lihatnya, memang dari segi syarat-syarat puasa tu dipenuhi. Bahkan dia pula kalau nak qada, dia sakit pula dia. Contohlah. Ataupun dia tak mampu qada, mati gitu je. Jadi benda itu sebenarnya masih dalam khilaf atau perbincangan. Sebab itulah saya bawa dua ni sebagai untuk kita tu balik. Dari segi kaedah memang kuatnya dia tidak batal sebab dia melalui tu. Tapi fatwa Malaysia kata batal. Fatwa ambil hak Jordan mengatakan kalau masuk air dia kira batal sebab dia menggantikan makanan. Jadi pilihlah istafti nafsak. Tanya dari kita nak pegang mana. Sebab ni tak ada masalah. Sebab kedua-duanya pandangan yang muktabar dan daripada pihak yang berautoriti. Kembali balik tadi. Mutah dengan sengaja ni batal. Kemudian walaupun mutah tu kita tak telan balik. Kita tidak telan balik. Sekali pun tak telan balik. Mutah tu saja batal tu. Kita memuntahkan, faham? Memuntahkan. Kalau termuntah, syaratnya jangan tertelan balik. Qahak yang ada keluar daripada tekak kita sampai pada makhraj huruf ha, maka kita kena keluarkan dia. Kalau kita telan, maka menyebabkan batal puasa. Kalau kita mampu kehek, mampu ludah, mampu buang, kita telan juga, jadi batal puasa kita. Okey. Syarat 6 perkara di atas. Kenapa? Orang yang jadi batal tu mesti tahu benda tu haram. Kalau tak tahu haram, contohnya non-Muslim baru masuk Islam, dia Islam tak tahu perkara tadi, contohnya mutah dengan sengaja tu haram, telang kohok yang keluar tu haram, tak tahu, maka tidak ada masalah. Dia sedar dalam keadaan dia tu puasa. Kalau dia makan dalam keadaan tak sedar,
Pagi tu mula-mula puasa, nampak ada nasi, dia makan. Puak makan, kenyang. Kawan dia balik kata, hari ni puasa dah. Nasi dia lah. Maknanya innama at'amahu Allah wa saqa. Tuhan beri makan, dan Tuhan beri minum dia. Puasanya dikira sah dan tidak batal. Tidak dipaksa. Kalau kena paksa, contoh orang kata kalau nak makan tembok. Tak, kena makan juga. Maka tak batal juga. Tapi benda ni jarang berlaku lah. Okay, niat batal puasa batal tak? Niat tak batal. Ni ada juga pelajar tanya, saya niat nak batal puasa batal tak? Jawapannya tak batal. Kerana perbuatan puasa dia bukan perbuatan jenis buat, dia jenis tinggal. Dia min a'mali turuk, minat turuk. Turuk ni perbuatan tinggal, tinggal makan, tinggal minum, tinggal bersetubuh, tinggal giam. Jadi dia tidak jadi batal sehingga buat. Kalau kita dah sah puasa, tiba-tiba kita niat nak batal, batal tak? Tak batal. Kecuali kita buat benda yang membatalkan. Lain dengan semayang. Semayang lain. Semayang amalan jenis buat. Kalau kita semayang, tiba-tiba kita niat nak batal, kayak pergi kan Shopee mari atur barang. Kita tak mahu orang tahu. Barang apa tu? Jadi kita tak mahu orang tahu. Shopee mari. Jadi kita niat dah. Tiba-tiba tak sempat Shopee mari, kita selesai dulu. Jawapannya batal lagi. Semayang tu bila kita niat nak berhenti kalau Shopee mari, Shopee tak mari pun batal dah. Sebab kita dah niatkan tadi dan taklid keluar semayang, berhenti semayang dengan sesuatu. Nampak? Okay, kafarah puasa saya rasa sikit lagi ni. Sebab kita nak habis 12-20 ni. Ni tak sempat kita tengok semualah. Kalau ada berminat boleh minta dengan Ustaz Akin. Ada kitab tu kat luar tu. Tanya dia lah berapa dia nak jual harga dia. Okay, kafarah puasa. Kafarah puasa ni bagi siapa? Bagi orang lelaki. Perempuan tak kena. Sukalah perempuan. Dia tidak kena. Walaupun perempuan yang punya pasal. No. Lelaki saja yang kena. Bila? Ramadan. Kalau puasa qada tak kena. Qada Ramadan sekalipun dia kena puasa di bulan Ramadan. Membatalkan puasa hari Ramadan dengan bersetubuh. Okay. Walaupun dengan binatang, kemayat dan seumpamanya. Itu ayat-ayat ulama saya letakkan supaya jadi umum sebagaimana dalam kitab lah. Okay. Tidak wajib pada wanita. Orang lupa jahil. Tak ingat. Ataupun puasa nazar kafarah, berlaku setubuh pada puasa nazar kafarah, tak perlu kafarah. Orang yang berpuasa dengan ijtihad, samalah ni. Okey, tuntutan kafarah pertama membebaskan hamba berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tinggal miss hari kena start balik. Kalau tak habis atau tertinggal, terlepas sehari, kena start semula daripada awal. Yang ketiga, tak mampu juga berpuasa, beri makan 60 orang miskin. Dengan seorang satu cupok, lebih kurang 600 gram lebih atau 700 gram tu dah lebih dah lah kiranya. Okey. Berulang bersetubuh jima' pada satu hari hanya kira sekali. Dia berulang kalau hari berbeza. Kalau hari sama, dia tetap kira satu kali saja. Okey. Perkara-perkara sunat. Ni sunat-sunat ni kita menjaga pandangan, bersegera, berbuka dengan tamar, membaca doa. Okay. Derma darah bekam pada siang hari. Malam tak apa. Sebab itu apa nama ni? Kesihatan Malaysia dia mari malam. Dia mari malam. Okey, makruh. Okey, puasa sunat ni saya rasa saya boleh tinggalkan lah. Dan kita dah sampai 12.30. Saya buka peluang untuk tuan-tuan, puan-puan hadirin untuk berdiskusi ataupun bertanya soalan. Fatafaddalu mashkurin. Silakan. Al-Fadil jelaskan tentang sunat witir yang 2 rakaat sebelum dua rakaat sebelum ada soalan daripada Permandia Dr. Anas. Solat witir 2 rakaat sebelum satu. Cantik. Okey, 2 rakaat sebelum satu.
yang ada di sini ni masalah dengan witir. Boleh bagi mic macam mana? Musik. Okey, tarawih saya ada sebut sini, witir pun ada sebut. Muka surat. Okey. 39. Okey. Ni pada masalah witir, waktu witir bilangan rakaat. Bilangan rakaat paling banyak dalam mazhab kita kaum muktamad 11 rakaat saja. Ada kaul yang kedua kata 13, tapi kaum muktamad 11 rakaat. Tidak sah buat 11, kira tak sah. Hak lebih tu kira sunat mutlak kalau tak tahu. Okey. Ni, solat sunat witir hanya boleh dilaksanakan dalam bilangan ganjil. Justru bagi melakukan solat sunat witir sebanyak 3 rakaat, 2 salam, hak bilangan genap tu afdal bagi ni untuk berniat 2 rakaat awal tu atau rakaat ganjil rakaat genap tu saja aku semayang muqaddimah witir atau raka'ataini minal witri, 2 rakaat daripada witir. Kalau 4 rakaat apa? 4 rakaat daripada witir. Sebab witir tu ganjil. Kalau kita kata saja aku semayang 2 rakaat witir, 2 rakaat genap witir ganjil. Tak apa, tak masuk orang dia. Tetapi adakah niat ataupun lafaz tersebut jadi batas mutlak? Tak, sebab masih ada ihtimal hazaf. Hazaf. Usolli raka'ataini witran ai minal witri. Jadi ada dalam hasiah-hasiah mengatakan masih dibenarkan. Tapi sebab tu saya kata afdal kita niatkan yang genap itu sebagai muqaddimah bagi witir atau 2 rakaat daripada witir. Bukan kita niat dua tu witir tu, sebab 2 bukan witir, 2 bukan ganjil. 2 bukan ganjil. Cuma yang dah niat sebelum ni tak ada masalah lah, sebab sebahagian ulama mutaakhiri mensahihkan dengan andaian berlaku hazaf. Hazaf pada niat tu. Dan 2 rakaat witir maknanya 2 rakaat daripada witir, atau 2 rakaat daripada sunat witir keseluruhan. Itu kan? Tak nak? Okey. Kaifiat dia. Ni kaifiat. Saya masuk terus lah. Cara buatnya 2 rakaat, tu 1 rakaat. Okey. Tasyahud, melakukan tasyahud akhir saja lebih afdal daripada 2 tasyahud. Maknanya kalau kita buat sekaligus yang 3 dan lebih lah, kita buat tasyahud akhir saja, itu lebih afdal daripada kita buat tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kalau nak buat 2 tasyahud, kita buat pada 2 rakaat akhir saja. Contoh 3 rakaat kita nak buat sekaligus. Usalli sunnatal witri 3 rakaatin lillahi ta'ala. Jadi rakaat kedua kita tahiyat awal, bangun rakaat ketiga tahiyat akhir. Kalau kita nak buat 5 sama, usalli sunnatal witri 5 rakaatin lillahi ta'ala. 1, 2, 3, 4. 4 ni kita duduk tahiyat awal, bangun rakaat kelima duduk tahiyat akhir. Nak buat 7, gitu sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni tak berhenti ni. Ni sambung ni. Faham tak? Dia panggil wasal witir, sambung. Kalau kita nak buat faslul witri, fasal tu apa? Kita nak ceraikan bilangan genap dengan ganjil. Hak tu lagi afdal. 2, 2, 2 atau 4, 4 se. Boleh belaka. Okey. Lepas tu bacaan sunat macam kita maklum. Okey, sila. Ada soalan? Boleh tu tanya. Para hadirin, sekiranya terdapat sebarang persoalan daripada pihak hadirin, bolehlah kemukakan mic dekat tengah tu disediakan. Persilakan. Adakah? Bila dia buka puasa? Dia buka puasa lah. Dia berbuka puasa pada waktu yang berbuka puasa.
Banyak cara. Itu lihat tu tak apa lah. Nak mana? Masuk maghrib tetapi berbuka puasa. Masuk maghrib dah lah maksudnya. Dia nak buka puasa dengan cara jima. Rasa ada dah ni. Sunat-sunat berbuka kan? Mana tadi? Sunat-sunat berbuka. Okey. Jadi dia insya-Allah lah kita mana tadi? Perkara-perkara yang sunat berbuka. Kita sunat buat apa? Sunat berbuka makan dengan mula-mula dengan tamar tu. Darjat pertama. Ni muka surat apa ni? Muka surat 21. Darjat pertama, hak paling back nombor 1. Kelas A, rutab, kurma basah. Kurma basah tu tengok pasal-pasal kurma ni dia ada tu, hak sini ada jual lah, tapi hak banyak kita kering. Hak afdal ni hak basah. Yang kedua baru tamar, tu kurma kering. Air zam-zam, air kosong nombor 4. Manisan, nekbak mari nombor 5. Nekbak nombor 5 nekbak. Tahu nekbak tak tahu pergi cari pasar. Orang Terengganu tak tahu ni ketuk kepala orang luar ni tak apa, kenali makanan budaya Terengganu. Tak ada orang lain nekbak. Bukan nenek. Nekbak. Kena cari nekbak. Kayak gigi pasar tanya nak beli nekbak. Tanya kawan-kawan awak Terengganu. Duduk nombor 5. Lepas tu susu, madu makan air. Yang seterusnya jimak. Tak ada makanan tu. Ada makanan tu. You buka dengan jimak. Tak apa lah. Tanah tu kau kat hidung. Okey. Ya. Ada orang lagi? Kita baca lah. Ambil ni. Baca. Bacakan. Cimak sikit adil saya. Okey. Sedut ingus. Ni generasi Xinjiang ni. Xinjiang. Cerita tu. Kan dia ingus kan? Xinjiang. Kau sebut mana? Xinjiang. 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 Okey, jadi ingus dia sedut. Sedut itu. Dia sedut kalau masih dalam ni, ia dalam ni aja. Ia tak telang, boleh lagi sebab ia dalam rongga je. Jangan disedut dalam. Kalau telang jangan ke? Kalau dalam ni sedut. Lepas tu ia kehet. Tak apa. Faham tak? Dia sedut ni, dia kehet, tak apa. Faham tak? Sipang nak sipang lah mana? Jadi seduk kira kehet tak apa. Kalau ditelang tu jadi batal. Kalau ditelang tu jadi batal. Okey. Ayo, kata. Niat setahun talfiq ke tak? Jadi jawapan ni dalam masalah ini, dia talfiq dalam masalah ni tak ada masalah. Dia dikira masalah berasingan. Faham tak? Iaitu satu masalah tentang niat. Yang kedua ialah masalah perkara membatalkan. Kita taklid juz'i dalam masalah ni tak ada masalah. Sebab waktu lah yang ulama kita dalam masalah ni kata boleh. Kalau tidak, bila mereka suruh taklid, lazim mereka kena sebut belaka hak Maliki. Faham tak? Jadi masalah pada taklid juz'i yang tidak berkaitan. Satu amalan puasa, tapi juzuk tu tak ada berkaitan secara langsung dengan benda-benda lain. Boleh kita taklid juz'i sedemikian, dan perkara membatalkan tu kita ikut mazhab kita. Faham tak?
Ikut mazhab kita. Sebab dalam mazhab ni ada sedikit berat lah. Keluar mazi batal. Keluar mazi batal. Nampak? Keluar mazi batal puasa dalam mazhab Maliki. Lepas tu kafarah dia berat kot. Kafarah dia makan dengan sengaja kafarah tak? Okey, lagi? Sila daripada akhwat. Ya. Masuk dalam rongga, kita boleh keluarkan tak? Dia masuk terus dalam rongga, tak batal. Kita rangka mulut, tidur. Tidur. Marilah tak? Tertelang. Contoh, ada batal. Sebab dia bukan kita sengaja masukkan. Jadi dia masuk tu, tak batal. Tapi kalau kita boleh keluar, kita tak keluarkan. Kita duduk dalam mulut kita. Sekejap, biar. Biar tahan dia sekejap. Lepas tu, kita ingat memang kita nak keluar. Lepas tu kita nak keluar. Tu jadi batal. Lagi? Hello, jimat dengan makan. Jadi tak kena kafarah je, tapi dosa. Dia siang hari bulan puasa. Dia orang suruh nikah awal-awal tak ambuh. Dia nikah ke akhir bulan Syaban. Jadi menyebabkan benda baru boleh. Jadi kena bulan puasa pula. Hello, kita makan tak boleh jangan kita makan. Tak boleh maksudnya apa? Benda itu haram. Haram kita sengaja berbuka. Walaupun dia tidak kena kafarah, sebab dia makan dulu, dia batal kerana makan. Cuma perbuatan itu perbuatan haram dan berdosa besar. Berdosa besar sebab sengaja melanggar kehormatan bulan Ramadan. Jangan kita ajar orang, tak apa, mau nikah lagi, mau makan dulu. Itu kita ajar orang. Kita bukan nak ajar, bukan nak ajar orang subuat gitu, bukan. Jangan benda tu, jangan kita ajar orang subuat gitu. Kawal lah sikit Lagi? Ada soalan? Dia nak tanya sesi wanita ke wanita, kata cerita. Tak ada soalan langsung. Nampak ramai wanita ni, perempuan ni, tapi soalan orang lelaki tanya. Okey, ada lagi soalan? Tak ada tak ada, saya rasa boleh kita Ustaz, ya. ada soalan daripada sahabat kita, iaitu daripada penonton FB Live kita. Ada FB Live. Baik, soalan daripada saudara Arif. Assalamualaikum Ustaz, saya nak bertanya mengenai keadaan dalam bulan puasa. Seorang perempuan melewatkan mandi wajib sehingga siang hari sebab kebiasaan keadaannya waktu malam kering, tetapi waktu siang masih ada. Jadi adakah ia dibolehkan untuk berbuat sedemikian? Ulang balik belakang tu. Dia habis haid malam hari, tapi dia mandi lepas daripada siang, lepas subuh. Seorang perempuan melewatkan mandi wajib sehingga siang hari sebab kebiasaan keadaannya waktu malam kering. Kering maknanya habis darah malam. Tetapi waktu siang masih ada. Tu saya keliru. Apa yang ada waktu siang? Gini kita abaikanlah yang akhir tu. Maknanya dia berhenti darah malam sebelum subuh, tapi tak mandi lagi. Masuk lepas subuh tu nak mandi. Gitu kot? Ditangguh mandi. Jadinya kebiasaan. Tu maksud dia. Baik. Jadi kebiasaannya darah boleh mari lagi. Sebab tu dia tak nak mandi lagi tu. Okey. Sekarang ni begini. Bila darah berhenti, tengok kefarduan apa yang dia ada. Pertamanya, sembahyang subuh. Bila darah dia berhenti, andai yang mari tu tak usah kira lah. Hak andai ni boleh andai belaka.
Hari ni masuk YouTube, andai ni Ramadan terakhir, nanti Dajjal tupik. Andai lah ke? Macam-macam tau. Ni Dajjal tupik lah. Jaga-jaga tuan-tuan, siapkan makanan setahun. No, andai ni anda lah ke? Jangan. Jangan hidup dalam andaian. Hidup dengan anda, bukan dengan andaian. Jadi bila dia berhenti, dia confirm dah darah dah keluar. Ketika itu mandilah dia. Waktu dia pun waktu yang biasa dia berhenti darah. Dia mandi. Sebab apa? Kewajipan sembahyang subuh. Kalau dia tangguh pula lagi, kata dok tubik, dokkah dia sengaja meninggalkan sembahyang subuh dengan tak ada uzur? Berdosa tu. Jadi dia kena mandi. Andai kata dia tak mandi, dah apalah, kita kira sembahyang tu dia nak apa nama ni, tak mau mandi lagi. Jadi dia wajib kena qada subuh lah. Dia nak mandi pada waktu pagi dah. Adakah puasanya sah? Jawapannya sah kalau niat pada malam hari. Dia niat malam dah. Malam tu dia niat dah. Kemudian dia nak mandinya pagi, lepas daripada subuh dah, siang hari dah, maka puasanya tetap dikira sah. Faham dia tak mesti mandi malam lah. Cuma sunat untuk mandi tu mandi waktu sebelum terbit fajar. Okay. Lagi ada lagi? Tak ada lah. Tak ada lah. Jadi tak ada lah. Sekali lagi saya bertanya, akhwat, kalau tidak ada apa, terima kasih atas perhatian para hadirin sekalian, tuan-tuan, puan-puan, pelajar dan asatizah sekalian. Sekadar itu saja daripada saya. Kekurangan itu mohon maaf. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada kekurangan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Mahdi bin Muhammad atas perkongsian. Alhamdulillah, kini kita sudah sampai ke penghujungnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat kepada semua penonton pada pagi ini, dan semoga kebaikan itu kembali semula kepada Al-Fadhil Ustaz Mahdi kita, seterusnya kepada pihak yang menjayakan program ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Mahdi bin Muhammad atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Sebelum saya mengakhiri program kita pada malam ini, dari pihak saya sendiri, maafkan saya, sebelum saya mengakhiri program kita pada pagi ini, dari pihak saya sendiri sebagai pengacara majlis, ribuan kemaafan saya pohon daripada semua pihak seandainya ada kelemahan daripada saya sendiri, dan saya mewakili pihak penganjur, iaitu Pusat Pengajian Syariah dan Barisan Kepimpinan Krisha Yuliza, atas sebarang masalah atau apa-apa sahaja kelemahan dari pihak kami. Oleh itu, saya akhiri program kita dengan tasbih kafar dan suratul Am. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, kita akan adakan sesi bergambar ya. Untuk peringatan juga, kat luar ada jualan kitab ni, iaitu Kitab Himpunan Hukum Hakam Puasa dan Masalah Berkaitan. Harga asal RM15, tapi kalau beli kat luar RM10 saja. Sekian, terima kasih.